Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hajah Nurliza binti Muhammad Ali, tolong kanan SMK Sungai Abong. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan prestasi mengingat murid tingkatan 4D dalam melabel 3 zarah subatom dalam struktur suatu atom menggunakan teknik PEN-N semasa pelaksanaan PKPP pada tahun 2020. Ini adalah laporan kajian tindakan guru SMKSA yang telah dijilidkan. Terima kasih kepada pengetua saya Puan Hajah Normala binti Ali yang sangat komited dengan kajian tindakan. Oleh itu kami semua guru-guru SMK Sungai Abong seramai 102 orang telah melaksanakan kajian tindakan untuk tahun 2020. Kita lihat kenapa saya melakukan kajian tindakan ini. Kita boleh lihat pada abstraknya. Kelemahan murid dalam pelajaran sains tingkatan 4, tema 3, penerokaan unsur dalam alam bab 8, unsur dan bahan bagi subtopik jadual berkala unsur moden, di mana murid-murid saya ini tidak dapat menghubung kaitkan susunan unsur dengan nombor proton unsur, maka ini menjejaskan prestasi mereka dalam mata pelajaran sains. So, saya melaksanakan kajian ini terhadap 25 orang murid berprestasi rendah di tingkatan 4D di sekolah SMK Sungai Abong untuk mengkaji struktur atom sebelum mereka belajar tentang susunan elektron unsur. Kajian juga dijalankan untuk mengkaji kesan penggunaan teknik PEN-N kajian saya terhadap prestasi murid dalam topik susunan elektron unsur. Tentang prestasi murid, saya perolehi melalui ujian pra dan ujian pasca, di mana persepsi murid terhadap proses pembelajaran melalui aktiviti hands-on dan temu bual serta parking lot, dan maklumat ini diperolehi melalui pemerhatian dan temu bual pada murid-murid saya menggunakan pendekatan analisis kandungan. Aplikasi PEN-N ini membantu mereka meningkatkan minat dalam pembelajaran sains dan ini memberi implikasi yang baik kepada murid-murid saya. Kita lihat refleksi, pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita lihat, sains merupakan subjek kritikal dan ramai murid menyatakan sains merupakan subjek yang susah, terutamanya di kalangan murid-murid aliran sastra atau murid berprestasi rendah. Kaedah pengajaran seperti chalk and talk sudah tidak sesuai lagi masa kini. Teknik ini kurang menekankan pemikiran kreatif, kritis dan hebat yang menjadi fokus dalam pembelajaran sains abad ke-21. Melalui tinjauan saya sebagai pengkaji, mendapati murid tingkatan 4 dan 5 kelas berprestasi rendah sukar menjawab soalan-soalan berkaitan struktur atom. Apabila diberi gambar rajah berlabel, mereka rasa susah untuk mengingat. Dalam pelajaran sains tingkatan 4 dan 5, memang banyak gambar rajah berlabel yang perlu mereka ingat. Termasuklah pelajaran sains tingkatan 4 bawah tajuk unsur dan alam, bab 8 unsur dan bahan. Pengkaji kemudiannya mengumpul maklumat melalui respon secara terbuka daripada murid-murid untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Analisis respon terbuka menunjukkan antara masalah yang mereka hadapi ialah mereka tidak dapat mengingat perkataan yang sepatutnya ditulis dalam struktur atom. Menentukan kedudukan 3 zarah subatom dalam gambar rajah struktur atom pun mereka sukar untuk mengingat. Mengaplikasi dan menganalisis bilangan elektron, bilangan proton, bilangan neutron, juga nukleon. Saya juga melakukan temu bual bersama murid-murid saya tentang PDPR bawah tajuk unsur dan bahan, mana masa itu saya menggunakan grup WhatsApp. Murid pertama menyatakan, saya tak faham semasa cikgu ajar menggunakan WhatsApp online. Kemudian
temu bual ini juga dipersetujui oleh murid 2 dan murid 3. Manakala murid 12 juga menyatakan semasa PKP saya tak turut serta dalam pelajaran sains secara online. Sebab tu saya tak faham langsung. Jadi dapatan daripada temu bual ini, murid-murid saya rasa macam sukar untuk mengingati ataupun memahami tajuk ini. So, sekiranya masalah ini tidak diatasi lebih awal, murid akan kurang motivasi, kurang faham dan tidak dapat menjawab dengan lebih baik soalan-soalan bagi tajuk-tajuk seterusnya seperti pembentukan ion positif, ion negatif dan juga isotop. Murid juga mungkin tak dapat menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan dalaman, juga peperiksaan awam, namanya peperiksaan SPM. Fokus kajian saya mengkaji kesan penggunaan PNN yang melibatkan integrasi KBAT terhadap prestasi murid dalam melabelkan struktur atom. Inilah apakah PNN? PNN inilah menunjukkan huruf P untuk proton, E untuk elektron, N kecil untuk neutron dan N besar ialah nukleon. Itulah dia PNN. Dan nama saya sendiri pun Norliza. Jadi PNN tu menggambarkan pen Norliza pun boleh. So langkah-langkah penggunaan PNN ini mengikut urutan seperti dalam gambar rajah. Kalau kita tengok langkah pertama, di manakah kedudukan proton, langkah kedua, kedudukan elektron, langkah ketiga, kedudukan neutron dan seterusnya untuk mengira N besar itu iaitu nukleon. Iaitu bagaimana cara untuk mengira nukleon. Maka insya-Allah pelajar-pelajar saya boleh mengingat dengan menggunakan huruf-huruf ini. Objektif kajian saya ada dua, iaitu objektif umumnya jalankan untuk meningkatkan minat, kepahaman dan penguasaan murid terhadap pengetahuan asas tajuk struktur atom. Seterusnya, meningkatkan motivasi murid lemah prestasi akademik dan kendiri supaya dapat melibatkan diri secara aktif menggunakan integrasi KBAT. Dan objektif khususnya meningkatkan kefahaman murid agar boleh menamakan 3 zarah subatom, boleh melabelkan 3 zarah subatom dengan betul, boleh menerangkan kedudukan zarah-zarah subatom, boleh menyatakan cas setiap zarah subatom, boleh menerbitkan formula dan menganalisis untuk menyelesaikan masalah hubungan proton, neutron, elektron dan nukleon sesuatu unsur. Akhirnya boleh melukis dan menulis susunan elektron bagi sesuatu unsur. Baik, siapakah kumpulan sasaran? Sasaran penggunaan PEN ini adalah untuk pelajar kelas 4D seramai 25 orang. Apa yang berlaku pada awal pembukaan semula sekolah selepas PKP, saya telah mengedarkan kelas soalan berkaitan tajuk struktur atom. Setelah menyemak kertas jawapan murid, dapati hampir keseluruhan jawapan yang ditanda tidak memuaskan. So, kumpulan sasaran dipilih kerana murid berkenaan sudah lupa dan dia tak faham tajuk ini dengan alasan tajuk ini adalah pelajaran yang diajar secara online semasa PKP. Dapatan ujian pra yang saya laksanakan pada 19 Ogos tahun 2020. Kalau kita perhatikan, ada pelajar yang semua jawapan yang dia jawab tu semuanya salah. Dan ada juga pelajar yang tak menjawab langsung, tidak mengisi langsung dalam soalan-soalan dalam ujian pra itu. So, apa yang berlaku pelaksanaan tinjauan ini laksanakan pada hari, kalau kita lihat pada gambar ini, hari pertama pembukaan sekolah pada 15 Julai tahun 2020, dapati pelajar ni macam takut dengan saya. Kenapa? Sebab mereka ni baru pertama kali bersua muka dengan saya, sebab saya adalah guru baru yang baru
melapor diri pada 8 Mac 2020 dan saya ber-Google Meet dan ataupun ber-WhatsApp dengan mereka dengan keadaan mereka tak berapa kenal saya. Okey. Inilah reaksi pelajar-pelajar saya pada hari pertama berjumpa. Sebulan kemudian pada 19 Ogos 2020, sebelum ulang kaji bab 8 unsur dan bahan, saya telah mengedarkan ujian kepada pelajar saya di bawah tajuk struktur atom. Dan hasilnya memanglah tidak memuaskan. Dan hasil tinjauan ini menggalakkan saya untuk melaksanakan satu kajian bagi mengatasi masalah dan membantu murid 4D meningkatkan kefahaman dan penguasaan dengan teknik PNN. Okay? So, analisis tinjauan masalah ini berdasarkan silibus tingkatan 4 KSSM yang baru. Murid tidak didedahkan dengan gambar ajar struktur atom. Tidak seperti pelajar KBSM. Tapi terus kepada susunan elektron dalam suatu unsur. Seterusnya jadual pekalaan unsur dan isotop. Saya fikir ini menyukarkan pelajar untuk membayangkan kedudukan proton dan neutron serta nukleon. So, menyebabkan murid keliru dengan perkataan nukleus, neutron dan nukleon. Oleh itu, saya berpandangan mengulangi semula tajuk yang diajar semasa PKP dengan memperkenalkan dulu gambar ajar struktur atom yang jelas, baru murid dapat memahami pelajaran seterusnya. Okey, inilah tindakan yang dijalankan. Aktiviti pertama, ujian pra, seperti yang saya telah tunjukkan tadi. Okey. Dan seterusnya, langkah kedua, saya menggunakan teknik PNN. PNN pada 25 hari bulan Ogos tahun 2020. Jadi, murid merujuk jadual pekalaan unsur. Contohnya ini, pelajar ini menggunakan unsur unsur natrium, di mana ada 11 proton dan 23 nukleon. Oleh itu, murid ini mengaplikasikan teknik PNN bahawa bilangan proton itu sama dengan bilangan elektron. Maka, murid ini menggunakan biji-biji kapas untuk menyusun, di mana biji-biji kapas ini berlainan warna untuk membezakan antara proton dan elektron seperti gambar ajar yang ditunjukkan. Begitu juga murid-murid yang lain juga membuat aktiviti ini dalam kumpulan di dalam makmal. Okay. Dan seterusnya, aktiviti berkumpulan yang telah siap menggunakan kaedah PNN ini, murid berinteraksi dengan rakan secara aktif dalam perbincangan berkumpulan di dalam kelas ataupun dalam makmal. Inilah hasil hasil pembinaan struktur atom mengikut kumpulan murid. Seterusnya, aktiviti hands-on ini murid melaksanakan latihan-latihan. Contohnya, lihat gambar ajar ini menunjukkan bahawa gambar ini menunjukkan murid-murid saya membuat latihan menggunakan stiker dalam buku latihan masing-masing supaya mereka boleh ingat apa yang aktiviti hands-on yang mereka buat berkumpulan itu digunakan untuk latihan kendiri. Dan murid diingat jaga jarak dan ikut SOP untuk menangani COVID-19. Okey, inilah dia hasil aktiviti individu. Semua murid menjalankan aktiviti dan mereka menunjukkan hasil daripada buku latihan masing-masing menggunakan stiker yang berlainan warna. Dalam gambar ini juga menunjukkan murid-murid saya gembira. Mereka kata mereka sudah jelas memahaminya. Murid melibatkan diri dalam perbincangan kolaboratif secara aktif. Ini jelas menunjukkan peningkatan nilai, peningkatan kemahiran komunikasi dan kognitif murid. Murid juga tidak pasif lagi, aktif dan menunjukkan minat serta berlumba-lumba memberi jawapan secara spontan.
Okey, aktiviti pengukuhan juga dilakukan di mana aktiviti ini kita lakukan murid kita panggil seorang pelajar untuk melabelkan struktur atom di papan putih. Selepas itu murid yang telah membuat pelabelan ini panggil pula rakan lain untuk melengkapkan label zarah-zarah subatom yang lain. So, aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran mengingat semula maklumat, menamakan dan melabelkan struktur atom. Seterusnya, saya melakukan ujian pasca pada tarikh 26 Ogos tahun 2020 di mana 10 minit sebelum masa berakhir saya melaksanakan ujian dan didapati markah ujian pasca ini lebih baik daripada markah ujian pra. Okey, di mana ada 3 orang pelajar saya mendapat markah penuh. Dan ini jelas menunjukkan kemahiran ini dapat meningkatkan murid meningkatkan kemahiran kognitif mereka dan hasil aktiviti teknik PNN menunjukkan keputusan yang lebih baik. Kita bandingkan keputusan ujian pra dan juga ujian pasca. Markah didapati ujian pasca lebih baik berbanding ujian pra. Ini graf perbandingan purata markah keputusan ujian pra dan ujian pasca jelas menunjukkan ujian pasca lebih baik daripada ujian pra keputusannya. Dan analisis keputusan ujian-ujian ini menunjukkan peningkatan keputusan selepas inovasi dijalankan ke atas 25 orang murid 4D. So, hasil ujian pasca didapati 3 orang mendapat markah penuh, 4 orang mendapat julak markah 85 hingga 99% dan 18 orang murid mendapat markah lulus melebihi 40% hingga 77%. Ini menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dan keputusan menunjukkan min ujian pra 33.64 dan min ujian pasca ialah 69.32. So, perbezaan skor adalah 35.68. Oleh itu, terbukti penggunaan PNN melibatkan integrasi KEBAT telah meningkatkan prestasi murid-murid saya. Seterusnya, replikasi ujian menunjukkan kajian ini jelas menunjukkan murid berprestasi rendah boleh dirangsang melalui aktiviti yang praktikal dan kontekstual, experience learning dan learning by doing serta aktiviti hands-on. So, murid juga menunjukkan tingkah laku lebih positif dan rasa gembira semasa membuat perbincangan dengan PNN. Murid bersemangat memberi jawapan apabila ditanya secara spontan oleh guru. Saya rasa idea membuat PNN ini merupakan pengalaman baru dan dapat merasakan murid-murid saya gembira dan saya berpuas hati dengan pencapaian mereka. Melalui pengalaman membina PNN ini, guru dan murid-murid yang lemah lagi berasa tertekan dan bosan dapat meningkatkan motivasi mereka. Cetusan kreativiti ini telah menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih mengujakan. Okay, apakah persepsi murid-murid saya? Okay. Saya juga membina parking lot untuk mengetahui bagaimana murid-murid saya rasa gembira ke ataupun merasa teruja ke atau tentang teknik PNN. Ini adalah beberapa contoh parking lot murid menyatakan mereka faham dan suka tajuk unsur dan bahan. Contohnya pelajar ini menyatakan bahawa saya faham, saya belajar tajuk unsur dan bahan. Ada pelajar pula menyatakan saya suka sains. Ada juga pelajar yang menyatakan bahawa pelajar sains sangat best. Cikgu ramah, duduk dekat mak-mak lagi bagus daripada kelas. Saya faham dan saya cuba untuk lulus sains nanti. InsyaAllah. Baik, kata-kata ini juga memberi semangat kepada saya untuk meneruskan kajian-kajian seterusnya.
Temu bual juga diadakan bersama murid yang menunjukkan perbandingan markah tinggi antara ujian pra dan ujian pasca. Contohnya, murid 4 menyatakan, saya suka belajar sains bila cikgu ajar kami menggunakan teknik pen and dan jelas memahaminya. Dan cikgu juga bawa kami ke makmal. Dah lama kami tak ke makmal sains. Yalah, maklumlah COVID-19 kan, belajar pun secara di rumah. Murid 14 pula menyatakan, saya suka bila cikgu ajar menggunakan teknik pen and dan saya faham. Tapi penatlah pergi makmal, jauh sangat dari kelas kami. Memanglah makmal dekat SMK Sungai Abung ni jauh daripada blok B. Dan murid 23 pula menyatakan, saya suka bila cikgu buat aktiviti seperti pen and dan eksperimen. Aktiviti itu memudahkan saya mengingat. Oleh itu, parking lot ini juga digunakan untuk murid melahirkan suara hati selepas selesai sesuatu pembelajaran. Dan seterusnya, ujian pasca dapat mengubah sedikit pengetahuan dan kemahiran daripada murid tak tahu kepada tahu, tak ingat kepada ingat yang lebih baik. Markah ujian pasca dilihat ada banyak peningkatan berbanding ujian pra. Ini menunjukkan teknik pen and menggunakan elemen kebat terbukti dapat mengatasi masalah melabel struktur atom dan menarik minat murid belajar sains dan seterusnya meningkatkan prestasi pencapaian murid. Cadangan untuk kajian seterusnya daripada kajian saya ini, alat ini boleh digunakan dengan berkesan untuk tajuk asas jirim, isotop, alloy dan polimer untuk meningkatkan prestasi pencapaian murid. Alat ini juga boleh diubah sesuai mengikut peringkat rendah atau menengah dan juga bagi mata pelajaran lain. Dia bahan-bahan rujukan yang saya dapat untuk menghasilkan kajian tindakan saya. Okey, terima kasih saya kepada bonda kita Puan Hajah Nurmallah binti Haji Ali, Pengetua SMK Sungai Abung, Muar, yang telah mencetuskan kajian tindakan ini. Begitu juga terima kasih saya kepada Dr. Haji Kasim bin Basir sebagai fasilitator kajian tindakan dan semua murid-murid 4D yang saya kasihi dan semua yang membantu menjayakan kajian ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semua. Bersatu kita unggul.